InsyaAllah kita nak sambung ke surat 9, kata Musaddir Ta'ala. Perkataan-perkataan ulama dengan dinafikan jihad dan makan dan duduk dan istiqrar di atas arash pada hak Allah Ta'ala. Jadi dia nak nakalkan kat kita pendapat-pendapat ulama berkenaan pahaman yang memahamkan bertempat, berpihak, duduk, istiqrar atas arash pada Allah Ta'ala. Subhanallah. Di antara mereka yang mensorehkan dengan dinafikan jihad dan tempat dan duduk dan istiqrar di atas arash pada hak Allah Ta'ala daripada imam-imam salaf dan khalaf. Jadi di senarai sini ada 24 semua. Pertama kata dia Imam Ja'far As-Sadiq. Jadi ialah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. 18 Hijrah, 148 Hijrah alaihi salam. Berkata ia, man zama anna Allah Ta'ala fi syai'in aw min syai'in aw ala syai'in faqad asyraka. Terjemahnya, barang siapa yang menyangka bahawasanya Allah Ta'ala itu pada sesuatu atau daripada sesuatu atau di atas sesuatu, maka sesungguhnya telah syirik ia dengan Allah Ta'ala. Siap. Yang kedua, Imam Abu Hanifah tahun 150 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kitabnya Al-Wasiyah, dia kata nukirru bi anna Allah Ta'ala 'alal arsy istawa min ghairi an yakuna lahu hajatun ilaihi wastiqrarun alaihi wa huwa al-hafizu lil arsy wa ghairil arsy. Maksudnya kami berikrar, kata Abu Hanifah, kami mensabitkan, membuat pengakuan, membuat ikrar, satu pengisytiharan dengan bahawasanya Allah Ta'ala itu tertinggi, Allah Ta'ala ni tertinggi di atas arash. Yang tu dia terjemah istawa alal arash. Allah Ta'ala ni alal arash, tertinggi atas arash. Tertinggi masuk atas syarahan ulama kita dengan dua makna, tertinggi martabat, bukan tertinggi pihak. Siap. Tertinggi atas arash, tu disebut tertinggi daripada ketiadaan ada baginya hajat kepadanya. Tu yang makna dia, makna tinggi darjat, martabat, bukan tinggi pihak, arah. Dan juga ketiadaan istiqrar atasnya. Dan ia, Allah Ta'ala ni, dia yang memeliharakan arash. Dia yang jadi dan dialah yang malik arash, mentadbir arash, memelihara arash. Dan Allah Ta'ala ni lain daripada arash. Ataupun arti maksud dia tu, dia hafizun lil arsy wa ghairil arsy. Allah Ta'ala dia yang pelihara arash dan pelihara lain pada arash. Allah yang pelihara. Siap. Boleh tak makna itu? Yang ketiga, telah menas oleh Imam Asy-Syafi'i 204 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu, telah menas atas kafir mereka yang i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala itu duduk atas arash. Telah dihikayatkan akan dia daripada nasnya itu oleh Al-Qadhi Husain, dan dinakalkan akan dia oleh Imam Ahmad Ibn Rif'ah Al-Misri Asy-Syafi'i dalam kitabnya Kifayatul Nabih Syarhut Tanbih. Ya. Siap. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu berkata dengan, dia kata kufur mereka yang berkata Allah Ta'ala berjisim, dan juga mereka yang berkata jisim tidak seperti jisim. Siapa yang kata Allah Ta'ala ni jisim laisa kal ajsam, cuma dia tak nukil dengan ditulis harap tu.
Ni bertempat yang tempat tapi tak ada. Apa benda tu? Yang kelima, berkata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya An-Nawadir, man taqada anna Allah jismun fahuwa ghairu arifin bi rabbih wa innahu kafirun bihi. Barang siapa yang i'tiqad bahawasanya Allah Taala itu jisim, maka ia tidak mengenal dengan Tuhan dan kafir dengannya. Nauzubillah. Yang keenam, katanya lagi, kata Abu Hasan Asy'ari lagi, kana Allahu wala makana fa khalaqal arsya wal kursiyya wa lam yahtajja ila makanin wa huwa ba'da khalqil makani kama kana qabla khalqihi. Adalah Allah Ta'ala, Allah memang ada dan tiadalah tempat asal tak ada, maka mencipta ia akan arash. Allah Ta'ala cipta arash dan kursi dan tidak berhajat kepada tempat. Dan ia Allah Ta'ala kemudian daripada mencipta tempat, selepas dia cipta tempat, cipta arash, cipta kursi, seperti ada ia sebelum menciptanya. Sama macam sebelum dia cipta arash dan kursi. Yang ketujuh, Imam Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, inna Allah subhanahu kana wala makana. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala itu memang ada ia dan tiadalah tempat. Tempat ni tak ada. Pasal tempat ni makhluk dia. Dia ada, dia maujudun bi ghairi makan. 8. Imam Al-Baihaqi berkata, wa fil jumlati yajibu an ya'lama anna istiwa Allah subhanahu wa ta'ala laysa bi istiwa i'tidalin an i'wijadin wala istiqrarin fi makanin wala mumasatin li syai'in min khalqihi. Terjemahnya, dan pada jumlahnya, wa fil jumlah, kesimpulannya, itu istilah fi jumlah tu, kesimpulan daripada apa yang diterang oleh Imam Baihaqi dalam kitab dia ni, wajib bahawasanya mengetahui, wajib diketahui bahawasanya istiwa Allah Ta'ala itu, pasal istawa ala arsh memang sabit istiwa, tapi istiwa Allah Ta'ala ni bukan ia istiwa betul daripada bengkok. Jadi bukan mana istiwa dengan mana lurus, daripada sebelum tu dia bengkok. Subhanallah. Dan condong, dan bukan dia betul daripada condong, dan bukan istiqrar pada tempat, dan bukan istiwa dengan mana istiqrar, bukan, dan bukanlah disentuhkan dia bagi suatu daripada makhluk, dan bukan istiwa dengan mana mumasatin li syai', bukan dengan mana istiwa dengan mana bersentuh, berdempek dengan sesuatu. So ada orang faham Allah Ta'ala bukan berdempek atas atas tu, dia atas. Apa benda lah, pelik tengok. 9. Menyebut oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi akan akidah Ahlul Haq. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Isyarah ila mazhabi Ahli Haq, anna Allah mustawin 'alal arsh wa anna istiwa'ahu laysa biistiqrarin wala mulasaqatin li'anna istiqrara wal mulasaqata sifatul ajsami al makhluqati wal rabbu qadimun azaliyun la yajuzu alaihi taghyiru wat tabdilu wal intiqalu wala tahriku falau anna al murada bil istiwa'i al istiqraru wal mulasaqatu la adda ila taghyiri rabbi wa intiqalihi min halin ila halin wa hadha muhalun fi haqqil qadim. Maksudnya bahawasanya Allah Ta'ala itu istiwa atas arash. Jadi sabit istiwa, kan? Istiwa alal arsh dan istiwa. Baik, apa makna istiwa itu? Istiwa itu bukan dengan makna nun tinggal tu tak? Dengan makna istiqrar, bukan makna ada dan berdempek, bukan makna mulasaqah, bukan makna ada dan makna tempek. Dia istiwa, siap. Apa makna istiwa? Wallahu alam. Itu salaf.
Kerana bahawasanya istiqrar dan berdempik itu sifat segala tu. Alif pula tinggal. Lam, alif tu katanya. Sifat segala jisim yang baharu. Dan Tuhan itu qadim. Allah Ta'ala qadim. Lagi awal tu. Qadimu wal rabbu qadimun azaliyun. Qadim lagi azali. Oh, azali. Bukan uli kan. Bukan awal. Azali. Qadim lagi azali. Qadim dengan mana? Memang dia sedia wujud, wajib wujud, yang wujud dia tiada didahului oleh suatu siapa pun sebelum itu kan. Itu makna sedia wujud. Tidak harus di atasnya berubah-ubah. Maksudnya mustahil atau Allah Ta'ala berubah-ubah. Dan bertukar ganti. Mustahil berlaku proses bertukar ganti. Pasal Allah Ta'ala dia tak akan berlaku perubahan. Dia ada yang sedia sentiasa. Tanpa ada apa-apa perubahan bertukar ganti. Dan tidak berpindah-pindah dan bergerak. Dan dia tak dibahasakan pada dia berpindah, bergerak. Ya. Pasal bergerak, pindah ni makhluk. Allah tak berpindah dan bergerak. Pasal yang berpindah, bergerak ni jisim. Allah bukan jisim. Maka jikalau murad dengan istiwa itu istiqrar dan berdempik, kalaulah dikendaki dengan mana istawa tu adalah berada dan berdempik dan melekat pada sesuatu, berdamping dengan sesuatu, berdempik dengan sesuatu, nescaya membawa kepada berubah Tuhan. Maksudnya dia berubah. Asal tak berdempik, lepas tu berdempik. Asal dia tak ada di tempat, dia buat tempat, dia ada di tempat. Asal dia tak ada pihak, dia buat makhluk, ada pula pihak ke dia. Dan dia akan berlazim membawa kepada berpindahnya Allah Ta'ala daripada satu kelakuan kepada satu kelakuan. Dan ini mustahil pada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang qadim. Allah yang qadim sedia dia yang sedia dan sentiasa. Tak akan berubah-ubah. Hatta walaupun makhluk dicipta, Allah tetap di atas sedia dia, qadim dia dan sentiasa dia. Tak akan ada berlaku perubahan benda ni. Satu kalau ada nas-nas yang dah mau perubahan, yang tu bukan muhkam, itu mutasyabihat. Itu ada ayat Quran, wajah Rabbuka yanzilu rabbuna wajah Rabbuka wal malaku soffan soffa. Umpama ayat-ayat Quran dan hadis segitu, nama dia mutasyabihat. Pasal yang ni adalah muhkam. Ambil faham asal pada kita bicara yang tadi, la ilaha illallah laisa kamitslihi syai' fala tadribu lillahil amsal walillahil masalul a'la. Berkata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, wa annahu mustawin 'ala al-'arsy 'ala al-wajhi alladhi qalahu wa bil ma'na alladhi aradahu istiwa'an munazzahan 'anil mumasati wal istiqrari wat tamakuni wal hululi wal intiqali. Bahwasanya Allah Ta'ala tu istiwa atas arasy. Dan istiwa ni atas wajah yang ia berfirman akan dia. Satu memang kita akan jumpa dia akan syarah bab salaf. Apa makna istiwa ala arsh? Allah yang faham makna istiwa tu. Siap, serah. Ini salaf. Tu istilah Allah Ta'ala istiwa atas wajah yang ia berfirman akan dia. Macam mana Allah Ta'ala beriman Ar-Rahman ala arsy istawa? Mana istawa apa? Macam mana dia kata? Macam itulah maksud dia. Apa maksud? Kita tak faham. Apa buat? Wallahu alam. Amir ruha kama ja'as. Lalu kan dia macam mana dia datang. Macam mana Allah Ta'ala firman, macam mana Allah Ta'ala kehendak, serah ke dia. Jangan masuk bicara. Bukan mana atas, bukan mana duduk, bukan ada makna apa yang selayak untuk kita nak syarah atas kaedah salaf. Wallahu alam. Amir ruha. Bagi lalu je. Dan dengan makna yang ia kehendak, dengan makna Allah Ta'ala kehendak. Untuk kita tak faham makna macam mana? Wallahu alam. Itu kaedah. Akan sebagai istiwa yang dibersihkan daripada bersentuh. Bukan istiwa dengan mana bersentuh. Dan istiqrar. Dan bukan dengan mana berada. Dan tamakun. Dan bukan makna tetap. Dan bukan makna duduk. Dan bukan makna mendiami.
dan bukan makna berpindah. Ya, Imam Ghazali. Kata Imam Abu Al-Mu'in An-Nasafi, Allah Ta'ala kana qabla an yakhluqal arsha fala yajuzu an yuqala bi annahu intaqala wajhuhu ila al-arshi li'anna al-intiqala min sifatil makhluqin wallahu munazzahun an dhalika wa li'anna man qala bil istiqrari 'ala al-arshi fala yakhlu imma an yaqula bi annahu mithlu al-arshi aw al-arshu akbaru minhu aw huwa akbaru min al-arshi wa ayyamma kana faqailuhu kafirun na'udzubillah li'annahu ja'alahu mahdudan. Maksudnya Allah Ta'ala itu ada ia sebelum dijadikan aras. Allah memang ada, sedia ada sebelum aras bagi jadi, Allah Ta'ala bagi jadi. Maka tiadalah harus, maksudnya mustahil dan tak boleh, salah, tak harus tu dikatakan dengan bahawasanya berpindah zatnya kepada aras. Oh, salah tu. Kerana berpindah itu setengah, sebahagian daripada sifat makhluk. Dan Allah Ta'ala itu maha suci daripada demikian, berpindah. Dan kerana bahawasanya mereka yang berkata dengan istiqrar atas aras itu tidak sunyi ada kalanya. Baik, siapa yang kata Allah Ta'ala istiqrar, berada atas aras, tak sunyi ada kalanya macam ni. Ia berkata dengan bahawasanya Allah atas aras itu maksudnya macam mana? Seumpama aras satu, ataupun aras itu lebih besar daripada Allah Ta'ala, atau Allah Ta'ala lebih besar daripada aras. Mesti keberangkalan dia tiga tu ya. Sama dengan aras, lebih besar daripada aras, lebih kecil daripada aras. Dan yang mana perkataan ada ia, mana-mana perkataan sekalipun, ayyam makana, mana-mana apa barang dia kata, sama dengan aras ke, besar pada aras ke, kecil pada aras ke, maka orang yang berkata itu adalah kafir ya. Ini perkataan Imam Mu'in An-Nasafi. Kerana ia menjadikan Allah Ta'ala itu mahdud, boleh dihadkan, ada atas, bawah, pihak, besar, kecil. Pasal dia kata Allah atas aras, walaupun dia tak pergi hurai atas tu macam mana, tapi atas aras tu menghuraikan sama ada keberangkalian lebih besar, sama ataupun kecil. Berkata Al-Arif Billah 12, Sayyid Ahmad Ar-Rifai 578 Hijriah, ni tarikh wafat ni. Wa tahhiru aqaidakum min tafsiri ma'na al-istiwa'i fi haqqihi ta'ala bil istiqrari kastiwa'il ajsami alal ajsam al-mustalzimi lil hulul ta'ala Allahu an zalika. Maksudnya hendaklah kamu membersihkan akidah kamu daripada ditafsirkan makna istiwa pada Allah Ta'ala itu dengan istiqrar. Jadi jangan kata dengan makna berada, seperti mana istiwa segala jisim, apatah lagi berada segala jisim di atas jisim, yang melazim dengan perkataan jisim atas jisim ini melazim bagi duduk. Maha suci Allah Ta'ala daripada demikian itu. Ke-13, berkata Al-Hafiz Abdul Rahman Ibnul Al-Juwaini, tak kena, Abdul Rahman Ibnul Juzi Al-Hambali 597, kata dia, Al-Khaliqu subhanahu wa ta'ala la yajuzu an yusafa bil julusi ala syai. Tuhan yang bernama Khaliq itu, Allah dia Khaliq kepada sesuatu. Bila dia Khaliq, tidak harus disifatkan dia dengan duduk, jalis ala syai. Tak. Dia Khaliq maksudnya mengada daripada tak ada kepada ada. Dia bukan jalis ala syai makhluk dia. Dia bukan mustaqirrun ala makhluk dia, bukan maksud itu. Khaliq maksudnya dia ijadkan makhluk dia yang makdum kepada wujud. Itulah Khaliq. Kalau dia mustaqirrun jalisun, itu dia jalis kan? Bukan Khaliq, bukan Malik. Sedangkan Allah Ta'ala Khaliq, Malik, dia Hakim, dia Razik, dia. Ke-14, berkata Imam Al-Fakhrur Razi 606 Hijriah wafat. Amma qawlu ta'ala thumma istawa 'ala al-'arsy fa'lam annahu la yumkinu an yakuna muradu minhu kaunahu mustaqiran 'ala al-'arsy. Maksudnya adapun firman Allah Ta'ala thumma istawa 'ala al-'arsy tu, maka ketahuilah bahawasanya tidak mungkin bahawa adalah murad, adalah dikenaki daripada Ar-Rahman al-'arsy istawa tu. Maksud dia mustahil makna ni, keadaan Allah Ta'ala tetap atas aras. Mustahil maknanya menetap atas aras. Mustahil.
Berkata Syekh Izzuddin Abdul Aziz Ibnu Abdus Salam, istawa 'alal arsh al-majidi 'alal wajhi alladhi qalahu wa bil ma'na alladhi aradahu istiwa'an munazzahan 'anil mumasati wal istiqrari wat tamakkuni wal hululi wal intiqali. Maksudnya Allah Taala, istiwa Allah Taala atas arsh ni ialah di atas wajah yang ia firman. Maksud wajah ni di atas maksud yang Allah Taala firman, dan dengan makna yang ia kendaki, atas makna yang Allah kehendak, bukan atas kita kehendak. Cuma apa kehendak Allah Ta'ala, mestilah kita faham kehendak dia dengan tanzih dia, pasal dia perintahkan kita supaya tanzihkan dia daripada sesuatu. Jadi mestilah makna yang Allah Ta'ala kehendak mesti mengikut apa kehendak dia ke kita, dengan kaedah dia perintah kita tanzihkan dia daripada sesuatu. Subhanallah, kan? Akan sebagai istiwa. Jadi Allah Ta'ala istiwa macam mana? Istiwa sebagai istiwa yang suci daripada bersentuhan dan suci daripada istiqrar, berada dan tamakun dan menetap dan duduk dan berpindah. Subhanallah. Jadi apa maksud istawa ala arsh? Apa makna? Wallahu a'lam. Itu kaedah dia. Kata Imam Ahmad bin Ali Ar-Razi dalam kitabnya Syarhu Badul Amali, qulna Allah Ta'ala munazzahun anis syabihi wa nazir. Terjemahnya, maksudnya kami berkata Allah Ta'ala itu maha suci daripada syabih dan nazir. Ke-17, kata Abu Hayyan Al-Andalusi 745 Hijriah wafat, dalam tafsirnya An-Nahrul Madi, amma istiwa'uhu ta'ala 'alal arshi fahama lahu 'ala zahirihi min al-istiqrari bi dhatihi 'alal arshi qaumun ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimun wal jahiduna 'uluwan kabira. Ini kata Ibnu Hayyan. Kata dia, adapun istiwa Allah Taala di atas arasy itu, maka satu kaum, kata dia, menanggung, ada satu puak ni dia tanggung makna dia atas makna zahirnya, daripada makna menetap dan berada dengan zatnya atas arasy. Ada yang kata gitu. Maha tinggi, kata Allah Taala, subhanallah, daripada barang yang berkata oleh orang-orang yang zalim. Orang macam ni orang zalim, pasal meletakkan satu tak kena tempat dia, pasal meletakkan Allah Taala berada di arasy. Dan yang engkar mereka itu jadi maha suci Allah Taala daripada orang zalim dan orang yang ingkar, daripada mentazihkan Allah Taala ni. Dan maha tinggi Allah Ta'ala ni akan sebagai maha tinggi lagi yang maha besar. Jadi tinggi pun tinggi pangkat, bukan tinggi kedudukan, dengan mana arah tempat, arah tempat. Tapi tinggi memang tinggi pangkat. Begitu juga yang maha besar, bukan besar saiz, tapi besar pangkat. Satu ke Allah Ta'ala ni banyak diistilahkan bahasa akbar, ali, seumpama tu semua dengan istilah pangkat, kedudukan, martabat, bukan dengan mana tempat. Subhanallah. Berkata oleh Imam Az-Zahabi, walau qala inna Allah Ta'ala jalisun lil insafi aw qama lil insafi kafar. Siapa berkata seseorang, jika berkata seseorang bahwasanya Allah Ta'ala itu duduk kerana berlaku adil, Allah Ta'ala nak buat adil, dia duduk, dan ataupun berdiri ia kerana berlaku adil, ataupun berdiri nak berlaku adil, qama lil insaf, jalasa lil insaf, boleh terjemah itu, nescaya kufur ia. Jadi Allah Ta'ala dinisbahkan pada dia dengan makna berdiri duduk, sekalipun untuk mengadili manusia semua, mengertikan maksud tersebut kufur. Berkata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni di dalam kitabnya Daf'un Syabah min Syabahin wa Tabarrudin, dia kata sebut ni, fa innal fawqiyata bi'tibaril makani la takunu bid-darurati illa fil ajrami wal ajsami murakkabatun kanat aw basitatun, farabbu subhanahu wa ta'ala munazzahatun an dhalika idh huwa min sifatil hadis. Maksudnya, kata dia, fauqiyah, mana atas ni, dengan iktibar tempat itu tidak ada ia dengan darurah, tidaklah ia dengan mudah melainkan pada jirim. Maksudnya
nak faham atas ni, dia selayaknya untuk jirim dan jisim. Itu aja boleh kata atas. Yang bersusun ada ia ataupun tidak. Sama ada jirim jisim ni dia yang murakkab ataupun tidak, bersusun ataupun tidak. Bila bersusun maksudnya jisim. Kalau tak murakkab namanya jawhar pirid. Dan Tuhan Allah Ta'ala ni macam mana? Allah yang buat semua makhluk tu. Allah Ta'ala ni maha suci daripada mereka itu, daripada demikian itu. Kerana ia Allah Ta'ala tak kena. Kerana ia jirim jisim bersusun ini setengah daripada sifat baharu. Siap. Yang ke-20, katanya lagi Syekh Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar, illa anna Nawawiyya jazama fi sifati salati min syarhil mu'azzab bitakfiril mujassimah. Akan tetapi kata Imam Nawawi telah menjazam pada bab sifat solat, disebut dalam kitab kita Syarah Mu'azzab, maksudnya kitab Majmu'. Dalam kitab Majmu', bab solat, dia kata siapa yang i'tiqad Allah Ta'ala berjisim, Allah Ta'ala berjisim tu pada syarah kitab Mu'azzab, dia kata telah kafirlah mujassimah. Di buku makna belakang dia kata kufurlah orang yang beriktikad Allah Ta'ala berjisim. Antara makna jisim tu lawazim dia, apa dia? Ada pihak, ada arah, ada gerak, ada diam. Itu lawazim daripada berjisim. Orang berjisim mesti ada pindah, jirim, jisim, jawhar, arad. Mustahil semua untuk sifat pada Allah Ta'ala, bahkan boleh jadi kufur. Kata Syihabuddin Ahmad Ibn Ismail Al-Qurani, wa naqala anil a'imma misal Syafi'i wa Abi Hanifah wa laysa ala itlaqi izil mujassimu kafirun wa in sama wa salla. Bahwasanya dan dinakalkan daripada a'imah seperti Imam Syafi'i sendiri, fatwa-fatwa dia, dan juga Imam Abu Hanifah, dan tiada ia di atas itlaqnya, dan dia sebut tu bukan di atas mutlak semata-mata. Kerana mujassim itu kufur. Pasal dia tak sebut gitu kerana orang berjisim itu, orang mengiktikadkan orang Ta'ala berjisim ni, kafir ia, sekalipun ia berpuasa dan bersolat. Yang ni yang kalau ada orang kata kami solat pun kami puasa juga, macam mana kami ni nak ukur kafir ya? Masalah kafir bukan masalah solat dengan puasa kau. Masalah nak jadi kafir banyak-banyak sebab lagi. Antara sebab lagi ialah memang mubtadi' dalam bab akidah. Tak pernah ada ulama ahli sunnah wal jamaah ajar akidah macam tu, tapi dia ajar dengan kaedah-kaedah akidah yang salah. Yang tu sekalipun puasa, walaupun sembahyang, walaupun ibadat, walaupun duduk zikir, walaupun sentiasa duduk istilahnya tenggelam dalam zikir, tapi Allah Ta'ala dia tak kenal. Yang Allah Ta'ala ni tak akan ada hajat sesuatu, mustahil pada dia apa-apa yang nak disibih pada makhluk. Kalau dia tak faham tu, sekalipun dia puasa solat tak okey. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, wa alam annal Qarafi wa ghairahu hakau anis Syafi'i wa Malikin wa Ahmada wa Abi Hanifah radhiyallahu ta'ala anhum al-qawla bi kufril qailina bil jihati wal tajsimi. Ketahuilah kamu bahasanya Syekh Al-Qarafi dan lainnya, mereka itu menghikayatkan daripada Imam Syafi'i dan juga Imam Malik atau Imam Hanifah radhiyallahu ta'ala anhum akan perkataan dengan, dia nakalkan perkataan ada orang jadi kafir. Siapa dia? Orang yang berkata dengan Tuhan itu berjihad dan berjisim. 23. Berkata Mala Ali Al-Qari, Mulla Ali Al-Qari, bal qala jamun minhum ay minas salafi wa minal khalaf innal mu'taqid al-jihati kafirun kama saraha bi Iraqi. Wa qala innahu qaulun li Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wal Ash'ari wal Baqilani. Maksudnya bahkan berkata oleh satu jemaah daripada mereka itu, maksudnya daripada ulama salaf dan khalaf, dia kata awil mu'taqid dan daripada ulama salaf dan khalaf tu kha tu ni celap lah, salaf dan khalaf
bahwasanya orang yang beriktikad Tuhan berhajat itu adalah kubur. Salah kholaf, tak ada kata orang Ta'ala berhajat. Dan kalau orang dakwa salaf kata orang Ta'ala duduk atas arasy, tak betul. Salaf kaedah dia, ayat Quran ni tafwid, serah pada orang Ta'ala, wallahu a'lam. Itu salaf. Jadi dia kata salah dan kholaf, bahawa orang yang beriktikad Tuhan berhajat itu adalah kafir. Siap. Ulama ahli sunnah wal jamaah jelas sebab tu. Barang siapa sorehkan dengan dia oleh Iraqi, yang ni ialah seperti barang yang diriwayatkan oleh Iraqi. Dan beliau berkata itu adalah perkataan Abu Hanifah dan Malik dan Syafi'i dan Abu Hasan Asy'ari dan Al-Baqilani. Yang ke-24 berkata Syekh Muhammad Az-Zahid Al-Kautsari, anal uqula bi isbatillahi jihati lahu ta'ala kufrun indal aimatil arba'ati. Maksudnya bahawa perkataan dengan diisbatkan jihad bagi Allah Ta'ala itu adalah kufur di sisi ulama 4 mazhab. Ulama-ulama yang jadi imam mujtahid dalam 4 mazhab. Dan kata dia banyak lagi aqwal ulama tentang dinafikan jihad dan makan bagi Allah Ta'ala ni. Untuk lebih lanjut lagi, rujuklah risalah kami, risalah pengarang ni, Baba Rashidi ni, apa kitab dia, An-Nuqulu Syar'iyyatu fi Tanzihillahi Anil Makan wal Jihad. Kitab tu lah. Satu kali juga ada sepasang tu. Ni pun kita baca pasang pertama, esok kita pairing dengan tu pula, InsyaAllah. Para imam mazhab 4, mereka itu mentazihkan Allah Ta'ala pada masalah istiwa. Ni khas nak sebut tentang 4 mazhab. Walaupun fiqh dari satu sudut, tapi mereka muafakat dari sudut akidah. Mustahil Allah Ta'ala bertempat, mustahil berpihak. Mustahil istiwa dengan mana berada, istiqrar, isbat. Apa tu? Makna macam tu, istiwa mustahil, bahkan istiwa ambil makna yang Allah Ta'ala kenaki, apa dia? Serah makna dia, dah tak faham. Wallahu a'lam. InsyaAllah sambung nanti surat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri ilaika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin wa nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ila wal malaikati. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرطيب فدك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة